Mari sama-sama kita berzikrullah sebelum memulakan perbincangan kitab kita, insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kita tentang doa sesama kita sebelum kita masuk. Absus salam, kata Nabi SAW dalam hadis Qudsi, debarkan salam, kerana salam itu adalah doa di antara kita. Mungkin ada di antara kita yang doanya mustajab, mungkin di antara kita doanya mujarab, mungkin di antara kita doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila diberikan salam kepada kita, jawablah dengan seperti mana diberikan itu, dengan nada yang sama, dengan tone yang sama, supaya sama-sama kita dapat doa di antara kita, doa sesama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doa kat tuan-tuan, perempuan tak doa balik kat saya, pada satu naknya. Sehingga kan disebut oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab dia tentang hadis Nabi SAW, antara perbuatan yang mulia daripada seorang yang berpuasa adalah memberi salam kepada orang yang sedang kelaparan berpuasa. Kita tahu, kita tengok dia laih dah kerana puasa, kita bagi salam kat dia, Assalamualaikum. Apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Kesabaran dia menahan kelaparan dan sebagainya. Kita tengok dia letih kerana puasa, Allah pandang dia, kita bagi salam kat dia, kita dapat balik apa yang kita nak.
Faham ke tak tu? Kita tengok orang yang berpuasa dalam keadaan keletihan kerana ibadah dan sebagainya, kita bagi salam kat dia. Dia jawab balik salam kat kita. Maksudnya apa yang dia buat tu adalah kerana Allah, maka Allah pandang dia dengan pandang rahmat. Kita bagi salam kat dia, rahmat tu balik kat kita. Faham ke tak? Tu waktu orang berpuasa ni, kalau boleh cari orang yang berpuasa, bagi salam dekat dia, jamu makan dekat dia dan sebagainya, gembirakan hati dia. Baik. Alhamdulillah alladzi ja'ala as-siyama tariqatan lil muttaqin wa wa'adahum bil jannati na'im. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Summa amma ba'd. Baik, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kepanjangan umur. Dengan umur yang diberikan oleh Allah, kita gunakan dalam kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya hakikat kenapa kita dihidupkan, kenapa kita dipilih sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan, kata Allah, jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Maka dalam kita memahami hakikat hidup kita ni, kita perlu kepada peribadatan, ketaatan, penyembahan. Dalam hal kita memahami hakikat kita adalah kita akan pulang pada Allah, yakni kematian. Tempat hidup kita bukan semata-mata di dunia ini. Tempat pulang kita, tempat hidup kita, tempat sempurna kita adalah memulangkan hak Allah, iaitu pulangnya roh, pulangnya hakikat kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu balik ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena ingat bahawa nak balik kepada Allah, nak balik kepada syurga, syarat dia cukup banyak. Kalau tak ikut syarat, dia tak balik ke syurga, dia balik ke neraka, tempat yang dijanjikan kepada iblis laknatullah. Maka siapa yang tak ikut jalan Rasulullah, siapa yang tak ikut jalan agama, maka tempatnya bukan tempat pulangnya syurga. Bila kita faham bahawa kita akan pulang, kenapa aku berada di sini? Cari. Kenapa aku berada di sini? Perhati, tengok. Ada yang ada di antara yang sama umur dengan kita, ada yang muda daripada kita, malah muda teramat. Dah tak ada dah. Mengapa aku berada di sini? Kemana aku akan pergi setelah kematianku? Kemana kita akan pergi? Aku akan pergi setelah kematian aku. Mana? Tanya diri kita. Ketiga, apa akan terjadi setelah kematianku? Maka itulah akidah kita. Kalau kita tahu kata kita akan mati, apa akan terjadi pada kita setelah kita mati, maka persediaan kematian itu pastinya ada dan akan ada. Malah dia akan upgrade, malah dia akan tambah. Dia tak rasa pernah cukup. Macam mana dia tak pernah cukup hal dunia. 1,000 tak cukup, dia cari 10,000. 10,000 tak cukup, dia cari 100,000. 100,000 tak cukup, dia nak cari 1,000,000. Itu kehidupan dunia yang dia tak pernah cukup. Sebab apa? Seolah-olah dia akan hidup selamanya. Tapi cuba bayangkan dia akan mati. Orang yang memikirkan tentang kematian dia, tak pernah cukup. Dia rasa dia buat tarawih 8, dia kata tak cukup ni, nak kena 20.
Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dalam mazhab Syafi'i tarawih adalah 20. Dalam mazhab Hanafi tarawih adalah 20. Dalam mazhab Maliki tarawih adalah 20. Dalam mazhab 4 mazhab senang cerita semua 20. Hak 8 tu apa dia? Jawab ni Rai. Hak 8 tu adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu minima. Maka Nabi pun menghidupkan min tarawih man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam Ramadan. Bukan 8 tu saja, ada lagi yang menambahkannya lebih daripada itu. Cuma ulama dan sahabat seperti mana Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu an meletakkan 20 itu sebagai baru bermula tarawih. Tapi kalau buat 8 sah ke? Lulus sebagai tarawih. Tapi nak kata orang yang boleh naik pangkat, tak ada. Sekadar lulus je lah. Kita kata kalau kita masuk periksa ni dia dah lulus 40. Tapi nak dapat B ataupun A berapa? Takkan 40 tu kot. Sekadar lulus, tak. Itulah. Kalau orang yang dia ingat mati, dia akan buat lebih. Kita kalau tak daripada minima, maka dia akan lagi minima. Tapi kalau kita tak itu minima ke atas, maka dia akan jadi naik ke maksima lebih, insya-Allah. Baik, muslimin yang dirahmati Allah, untuk menghidupkan bulan-bulan Ramadan, saya nak kongsi di antara perkongsian amalan salafus salih, amalan orang-orang saleh daripada golongan salaf. Siapa salaf? Salaf adalah orang yang hidup setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu 3 kurun: sahabat, tabi'in. Ini di antara golongan-golongan salaf. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Baik. Bila kita membicarakan tentang amalan, pastinya kita memikirkan tentang ganjaran. Bila kita fikirkan ganjaran, cuma kita kena ingat bahawa janganlah hanya sekadar kita pulun buat sesuatu itu hanya kerana Ramadan. Buatlah kerana Allah. Sebab fadilat itu ada dalam bulan Ramadan. Ada fadilat kelebihan, dia ada dalam waktu. Contohnya waktu tengah malam. Ada fadilat, dia berlaku pada hari, iaitu contohnya hari Jumaat. Maka carilah waktu, hari, masa ada dalam minggu. Dalam satu minggu dia mesti ada hari-hari yang tertentu, fadilat dia kalau buat itu lebih. Ada dalam setahun, iaitu puasa Ramadan. Bukan sekadar puasa, tapi menghidupkan beramal untuk Ramadan, dilipat kali gandakan dengan amalan-amalan. Contoh, siapa yang mengerjakan umrah di dalam bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan dia mengerjakan haji. Itu lebih. Siapa yang mengerjakan solat-solat sunat di dalam bulan Ramadan, maka seolah-olah dia telah mendirikan kefarduan dalam bulan Ramadan. Apa benda yang sunat-sunat akan diangkat menjadi pahala. Bukan kata bila dah buat tak payah buat dah, hak lain. Cuma yang dibincangkan tentang pahala. Pahala dia seolah-olah. Okey, faham. Baik. Antara amalan-amalan daripada salafus salih, saya ambil daripada kitab amalan salafus salih daripada Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar
ibn Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'lawi, di antara keturunan Nabi SAW, dan juga ada dinukilkan tulisan tersebut oleh guru saya Abina Syekhuna Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari hafizahullah wa ra'ah. Baik, antara amalan yang boleh kita buat, dan kalau boleh tolong buat dengan elok-elok. Siapa yang ada saya share, yang boleh share lah. Melakukan amal ketaatan di bulan Ramadan. Apa dia ketaatan? Buat dengan keadaan patuh tanpa disuruh. Sebab orang taat ni, dia tahu kata dia adalah hamba. Itu orang taat. Hamba ni terbahagi pada 3. Tadi kita kata, tidak aku jadikan jin dan manusia untuk perhambaan. Hamba ini ada 3 jenis. Yang pertama, dia sedar kata dia hamba, maka dia melakukan atas dasar kehambaan. Pertama, itu taat. Dia tahu dah kata dia hamba. Kok mana pergi golek pun dia adalah hamba. Dia buat kerana dia jadi hamba. Contohlah macam ni lah, kata-kata konsep hamba abdi dengan orang yang beli dia. Kasim Baba beli siapa dia? Sarimah apa dia tu? Margina. Tak apalah. Siapa whatever lah. Maka Sarimah ni akan buat apa saja sebab dia sedar kata dia hamba. Hang bagi makan ke, tak bagi makan ke, hang bagi gaji ke, tak bagi gaji ke, dia kena buat. Tu orang yang sedar diri hamba. Boleh tak Sarimah ni duduk dalam bilik, duduk goyang kaki? Boleh tak? Tahu pun. Ni orang yang pertama yang sedar diri dia hamba. Kok mana pun dia minta pada Allah, Allah tak bagi, dia redha. Ni dak minta pada Allah bulan Ramadan, waktu susah, waktu jatuh down bisnes dan sebagainya, minta. Tiba-tiba Allah tak bagi, lari terus pada Allah. Nama dia kecewa dengan Allah. Tu tak sedar diri hamba. Hamba yang kedua, kadang-kadang sedar, kadang-kadang sedar, tak sedar. Dia jadi macam ni lah. Waktu susah baru dia ingat Allah. Waktu senang dia lupa. Jadi macam orang yang kita bayar gaji. Waktu tengok majikan, waktu tengok bos, rajin. Waktu Ramadan, rajin. Habis Ramadan, masuk 1 Syawal, Allahu Akbar. Mana pi dah mayang itu? Mana pi dah Quran? Tunggu pula lah Ramadan tahun depan pula. Tu yang tu jadi. Dia jadi sedar. Yang ketiga, tak sedar langsung, tapi dia tetap hamba. Yang ni lah golongan fasik. Dengan luak pendek dia, dengan free hair dia, apa, dia tahu kata dia hamba, tapi nantilah, nanti tua-tua aku pergi, nanti tua-tua aku pakailah tudung, nanti dia sedar kata diri dia hamba. Sedar. Dia tahu kata wajib dia kena sembahyang. Ni hamba, 3 jenis hamba. Jadi kita duduk hak mana? Rasa-rasa nak duduk umur 1 tu payah agaklah. Kaya lah. Nombor 2 kot. Nombor 3 jarang-jarang. Muslimin yang dirahmati Allah. Apakah? Itu nama dia ketaatan. Amalan-amalan kita buat atas ketaatan, bukan kerana suruh. Baik. Iman pula, dia ada iman hingusan. Apa dia iman hingusan? Iman hingusan ni dia apa-apa buat pun semua kena ada ganjaran. Dengan ada ganjarannya, baru dia nak rajin. Dengan ada ganjarannya, baru dia rajin. Hak tak ada ganjaran, dia slow. Ini iman hingusan. Contohlah budak kecil. Dulu kan kita pun lebih kurang sama juga lah. Mak kata pergi beli belacan kan? Nak buat masak lemak. Masak lemak pun belacan kan? Tak tahu. Pergi beli belacan tak? Dia buat lembab. Tak lagi duit hal lebih tu ambil lah. Kayu Hawaii. Duit hal lebih haram, tak lebih pun bagi cukup-cukup. Balik duk popeh kat mak. Yang jadi rajin pasal apa? Pasal hal lebih tu. Adalah duk kupang. Rasuah ke tu? Tak, nak bagi rajin.
Orang macam ni buat kerana nak ganjaran semata-mata, dia tak boleh jadi hamba yang taat, yang kuat lagi. Dia buat pun kerana sebab, ya. Kerana bersebab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sayalah. Kadang-kadang kita buat ni kerana kita buat ni kerana masa kita. Kita rasa kita dah tua. Tuan-tuan, 5 soalan yang akan ditanya oleh Allah takkan bergerak kaki anak Adam. Hadis sahih. Yang pertama, Allah tanya kita di depan padang mahsyar. Dah soal kubur satu cerita. Ni soal depan Allah. Allah tanya, usia yang kuberikan padamu, apa yang kamu buat? 40 tahun, 70 tahun kita meninggal, 80 tahun kita meninggal, 100 tahun kita meninggal. 100 tahun tu buat apa? 70 tahun tu buat apa? Lagi tak boleh jawab, jangan langkah. Tak kira 80,000 tahun, berapa juta tahun depan Allah, soalan tersebut lagi tak boleh jawab, kita buat apa? Itu soalan pertama, lepas boleh jawab. Soalan kedua, usia mudamu buat apa? Sebab tu taubat orang muda dengan taubat orang tua tak sama. Taubat orang tua, Allah akan tanya waktu muda dia tadi. Taubat orang muda, bila Allah tanya, dia elok. Waktu muda dulu goblok, nasib baik dapat hidayah. Allah tanya, kita mengaku depan Allah, mengaku. Merempitlah, menulah hak ni lah, kena cakurai lah, macam-macam. Lepas tu bila mai dah berumur, nasib baiklah Allah Ta'ala bagi ruang lagi panjang umur. Soalan yang ketiga, ni baru nak sedap pelan-pelan. Soalan yang ketiga, Allah akan tanya, daripada mana harta kamu dapat? Daripada mana harta kamu dapat? Yang sampai tak semayang, yang sampai mayang junggang tanggung semua. Daripada mana yang mahligai yang membuat? Daripada mana duit hasil yang hang boleh beli kereta sport tu? Daripada mana yang hang boleh beli motor besar tu? Daripada mana baju yang hang pakai sehari sekali saja, lepas tu tak pakai dah? Pasal apa? Pasal ada kenduri kahwin, adik-beradik nak kena pakai sedondon. Bukan raya sedondon. Kenduri kahwin pun nak pakai sedondon. Lepas tu tak pakai dah. Tunggu jawab depan Allah Ta'ala esok. Daripada mana harta? Keempat, ke mana harta itu pergi? Infak fisabilillah ke? Haknya ke? Mana duit tu pergi? Allah yang bagi rezeki. Tiba-tiba rezeki tu kita pitak tang mana? Mana kita salur? Ada, ya Allah, aku wakafkan masjid. Nampak Allah tunjuk kat kita, aku wakafkan sekian, nampak. Tapi kalau wakaf tak ada, bantu orang miskin tak ada, bantu pusat pengajian, apa satu pun tak ada, tunggu jawablah depan Allah. Yang terakhir, soalan terakhir, modu ingat elok-elok. Ilmu yang kau pelajari, sudahkah kau beramal? Silap dah mai pagi ni, dia kata. Dah tahu kata amalan tu, amalan ni, amalan salafus soleh, amalan Rasulullah, amalan sahabat, amalan orang-orang soleh yang terakhir yang duk ada dengan kita. Duk bagi dah amalan tersebut. Malam tu saya bawa guru saya mai duk ajak cara macam mana nak berselawat ke atas Nabi dengan keadaan yang banyak. Letak tasbih tu sampai hari ni tak apa. Kita kalau boleh satu hari 3,000 selawat, tuan-tuan, kena buat istighfar 1,000 kali. Tambah bulan Ramadan ni pula.
Cara dia dah hajak dah. Malam tu siapa yang main, tahulah. Itu amalan kami selama yang saya menuntut dengan guru kami, Abina Syekhuna Syekh Nuruddin. Dan dia ambil kepada guru dia ambil dia sampailah kepada Hasan Al-Basri. Sampai kepada Abu Hasan Al-Syazili. Sebab Abi Syekhuna dia tarikat Syazliyah. Okey, baik. Bila kita katakan amalan-amalan. Bila kita kata amalan, perlu buat amal. Jangan duk ambil buat saja yang soalan yang kelima tu tadi. Jangan duk ambil tulis penuh dalam handphone tu. Duk ajak kawan tu buat, duk ajak kawan ni buat. Dah. Tak buat. Buat sama-sama, buat. Duk saja-saja pegang, buat. Boleh baca WhatsApp boleh. Baik. Yang pertama, di antara amalan-amalan pada bulan Ramadan. Saya sebut bagi cepat sebab saya nak pergi ada satu tajuk. Ada satu bab yang kita kena buat bulan Ramadan. Yang pertama semua kita dah tahu dah. Menyegerakan berbuka. Tapi tengok juga. Dia duk aim kata mau gelap dia buka. Mau gelap dia buka. Tiba-tiba mai hari tu hujan. Gelap sungguh dia buka. Rupa-rupanya asak ambil. Yang tu kena qada. Yang tu bukan lupa. Macam bangkit pagi, tengah hari, kawan duk biasa makan. Kawan duk biasa minum. Buka-buka, gok. Wih, puasa. Yang tu tak apa. Tapi kalau 15 Ramadan duk buat gitu juga, tu nama dia gila. 15 Ramadan, apa pula boleh buat lupa. Tu tanda-tanda nak nyanyuk. Ya. Itu di antara amalan yang patut kita segerakan. Contoh. Naik kereta, duduk tengah pandu-pandu kereta, tiba-tiba telah masuk waktu. Tu kena tengok ke waktu mana, wilayah persekutuan ke. Dah abang duduk mana? Saya duduk Kuala Langkawi. KL lah juga. Kuala Langkawi. Yang tu KL tu Kuala Lumpur. Dengar bagi elok. Kan? Duduk dengar sinar retro. Senang dengar ni lah, hak boleh gagah ni lah. Zayan lah dengan Hakim. Hakim di sini teruk sangat siaran dah. Dengarlah hak tu, kita ni dah berumur. Duk dengar retro. Andainya aku tu dah andainya aku dah buang-buang lah. Pergi dulu pergi sungguh tahu. Muslimin yang dirahmati Allah. Tiba-tiba dalam perjalanan kita waktu berbuka memang waktu Langkawi. Apa satu pun tak ada nak buka. Maka dia suruh amalan tersebut menyegerakan berbuka. Nak buat macam mana? Ni. Allah malakasum tu wabika amantu ala pup. Isap jari tadi telan. Rasa getah apa. Steering. Janji syarat membatalkan puasa. Tapi ada juga kan orang lelaki. Masuk Allah Akbar dia buka kotak tu kan. Tu bukan roti John. Dia John jugalah. Dia tarik. Allah malakasum tu bulak tu melahang tu lapang tu. Pak, dia buat tu dulu. Nah, tu tak kena lah. Tapi berbuka adalah puasa. Dia izap okok dulu. Buka dengan perkara-perkara yang sunat. Yang kedua, berbuka dengan 3 butir kurma. Yang ni tolong cari. Tu saya kata amalan ni kena ada. Kita berdasarkan kepada hadis ni. Bagi ada juga. Kurma belambak tak ada. Ada orang bagi. Tak ada, mai saya nak bagi. Siapa yang boleh bagi kurma saja sebiji pun pahala dia sama dengan orang yang berpuasa tadi. Pergi bagi. Siapa yang tak ada kurma? Mau tanya Ustaz lagi. Siapa tak ada kurma lagi di rumah dia? Berapa banyak? Iaitu 3 biji. Bagi ada 3 biji. Kita kena sebiji tak mau dah. Nak hak betul-betul sebab kalau kita tengok dalam kandungan kurma ni, kita nak tenaga ada dalam, glukosa ada, sodium apa semua ada. Yang kita pergi makan sampai 1 pinggan tu tak sama pun dengan sebiji kurma. Kita lebih mencari kekenyangan tetapi bukan mencari hak yang memulihkan tenaga. Lepas tu jadi ulang sawah ngeliat nak bangkit mayang maghrib. Pasal apa? Pasal kita tak ambil sesuatu yang ada tenaga. 3 biji kurma. Jika tidak mampu, kata ulama, maka
satu butir kurma, sebiji pun jadi dah. Tak boleh. Tiga. Tak boleh satu biji. Dan tidak memiliki kurma, tiba-tiba tak ada kurma, cari air Zam-Zam. Tu dia ikut kronologi dah. Kalau tak ada juga air Zam-Zam, maka dengan hulwun. Apa dia hulwun? Makanan iaitu manisan yang tidak dimasak oleh api. Madu. Tahu nisan? Tahu nisan? Madu tak dimasak. Nisan contohnya tebu, ayak tebu yang dimasak. Yang tu bukan hulun. Yang dimasak dah. Hingga menjadi nisan. Yang ni cari madu. Madu. Madu pun ada ubat dia. Contoh dalam hadis sahih. Sa'id Al-Khudri, Sayyidina Sa'id Al-Khudri, saudara dia sakit perut. Cirit-birit, diarrhea. Dia mai jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya nak makan ubat apa untuk orang yang sakit perut, cirit-birit. Rasulullah kata makan madu. Balik cari madu bagi dia makan. Dia balik cari madu, dia bagi kat saudara dia makan. Lagi teruk, cirit. Dia mai jumpa Rasulullah, dia kata lagi teruk. Nabi kata makan madu. Dia balik, dia taat pada Rasulullah, dia bagi makan madu, lagi teruk. Kalau kata tadi sejam sekali berulang, lah 15 minit berulang pula dah. Dia pi pula kali ketiga, dia percaya dekat Rasulullah, lagi teruk ya Rasulullah, nak ambil apa ni? Nabi kata aku diutuskan. Pasal dia mula nak ragu-ragu. Kita kalau pergi ambil mau tak lega, kita tukar terus. Tu kelaku kita. Pasal apa? Pasal tak percaya. Ni Rasulullah kena percayalah. Nabi kata kali ketiga, Nabi kata balik makan madu. Tu kata utamanya madu. Bagi ada dalam rumah kita makan madu. Madu kena faham lah. Madu. Jangan salah faham pula. Balik rumah lagi keli pula. Madu. Balik kali keempat, makan lega. Sebab apa? Sebab madu tu mencuci usus, mencuci segala-gala tu. Sebab dia cirit nak buang toksik yang ada. Cirit tu punca tu lah. Oh, cirit ya tak percaya. Cirit ya tak. Terus kecekit on. Kecekit on tu dia boleh memberhentikan. Tapi penyakit segala karat kerak yang ada dalam usus dengan perut tu ada tu. Madu. Disebut di sini hulwun adalah madu. Kalau tak memiliki, cukup dengan halwa. Apa dia halwa? Halwa benda yang dimasak oleh api. Cok keria. Di cok keria ada apa? Ada gula, betul tak? Ada manisan. Benda-benda yang manis-manis. Itu kronologi dia untuk awal-awal sekali berbuka. Okey, baik, terus yang ketiga. Sentiasa menjaga diri agar berbuka dengan makanan dan minuman daripada harta yang halal. Tolong sangat-sangat kalau boleh ambil benda daripada sesuatu yang halal. Di antara syair seorang ulama, Habib Abdullah bin Husin At-Tahir, waftir ala halali ya talibal kamali. Maksud dia, dan berbukalah dengan barang yang halal, wahai pencari kesempurnaan. Kita nak cari kesempurnaan puasa, kita nak cari kesempurnaan sebagai seorang hamba yang sempurna di sisi Allah, maka carilah, makanlah, berbukalah dengan benda yang halal. Adalah lebih baik masak sendiri, cari sendiri, buat sendiri. Kalau kita pergi makan tempat-tempat lain, mungkin syubhah. Mana? Dalam duk kata tak ada duit buka puasa hotel. Terima kasih. Tengok senarai mambu satu kepala RM100. Tak apa. Tentu ada duit tak apa, silakanlah. Pilah buka tak mana pun. Tapi ingat, semua tu Allah akan tanya.
Semua daripada mana duit tu mai, daripada apa yang kita guna, sampailah kepada yang menjadikan kita, tubuh badan kita takut hak jadi tubuh badan tadi bukan layak masuk syurga. Yang keempat, makan sahur. Bila waktu makan sahur ni? Setelah setengah malam. Ada orang makan sahur, okey apa? Lepas balik tarawih apa mak tu kan. Dia makan dah. Oi, makan apa tu? Sok. Pukul 12 ada lagi. Tak. Yang dikatakan pertengahan malam tu mana? Bukan pukul 12 maknanya. 7 sama 7, apa di tengah-tengah dia? 2. 7 sama 7, balik. 7 sama 7. Ada kata pukul 3. Itu baru tengah-tengah malam. Baik. Terus. Meskipun hanya dengan minum air dengan satu suap makanan, disunahkan. Sunnah perbuatan Rasulullah, sunat hukum yang dihukumkan oleh ulama untuk mengakhiri makan sahur sampai batas tidak terlalu dekat dengan waktu. Nama dia imsak. Pasal apa ada waktu imsak? Supaya kita imtamassaka, supaya kita jaga-jaga. Lah ni banyak dah masjid Candek Kura dia azan 2 kali, anak saya terkena. Dia tengah makan tak azan. Tu azan kali pertama. Sini tak tahulah. Tak ada. Itu dipanggil azan, dipanggil fajar kazib. Memang azan ada 2 kali tuan-tuan. Lama dah tak dengar, dia dengar balik dah. Azan memang 2 kali. Itu dalam hadis Nabi SAW. Yang mula-mula azan diazankan oleh Bilal waktu subuh. Waktu bila Bilal turun, bila 10 minit selepas itu, Bilal akan tolak Abi Ummu Maktum. Dia ni buta. So dia pula azan. Yang tu baru azan masuk waktu. Maka azan yang pertama tadi jaga-jaga dah. Kalau nak bancuh teh tu, nak bancuh Milo tu, bancuh cepat. Kalau boleh buah air sejuk sama. Kalau duduk panas-panas, no, Allah Akbar, no. So, maksudnya imsak ni tu waktu yang jaga-jaga. Boleh lagi makan waktu imsak? Boleh lah, lagi tak azan. Kita dulu besar dengan bila imsak mak suruh kumuk. Dah lagi tak azan subuh boleh. Tapi kalau masuk waktu imsak baru nak masak, sekian, terima kasih. Rasa-rasa ada pakai daun. Yang kelima, dengar elok-elok ni. Mandi setiap malam dalam bulan Ramadan. Mandi. Meskipun tidak ingin melaksanakan salat tarawih. Mau ke tak mau ke? Mandi malam Ramadan. Tiap-tiap malam. Dan waktunya bila? Dimulai daripada setelah terbenam matahari. Bila buka-buka puasa tu apa semua, nak mayang ke apa mau. Buka puasa terbenam lagi. Tapi saya sebelum buka puasa tak terbenam lagi bang oi. Maksudnya lepas dah mayang maghrib apa semua, nak mayang isyak, nak pi tarawih, mandi tiap-tiap malam. Ini di antara amalan salafus salih. Maksudnya selepas pada terbenam ni, maksudnya maghrib boleh, isyak boleh, dan sebagainya. Itu di antara amalan. Sebab apa? Tadi badan kita panas dah, hanya sejukkan badan dengan mandi. Terus yang keenam, menunaikan salat qiyamul lail, termasuk tarawih. Okey. Di sini saya nak tambah sikit nah. Ada orang dia tak mau mayang witir dengan imam. Saya tolong perbetul di sini. Tolong sembahyang witir dengan imam walaupun nak bangkit qiyamul lail malam lagi. Habis tu yang kata witir tak boleh 2 kali, saya tolong fahamkan sini. Kita bukan witir 2 kali, kita tambah rakaat saja. Kita buat dengan imam. Siapa yang sembahyang tarawih tanpa witir bersama imam, tarawih dia tak sempurna.
Saya elok-elok buat 20, dia balik. Elok-elok buat 20, dia kata malam ni nak bangkit tahajud. Rupa-rupanya tak terkejut. Sedang subuh pindah. Lepas tu witir menang. Bagi orang awam macam kita, awam lah, bukan orang yang terikat. Orang yang terikat ni tak tahu sedap. Mau pukul 3, pukul 4 dia sedang menyeri. Kita dulu sebelum Ramadan tak pernah sedap. Tapi pas dia duk fikir esok nak puasa, maka kena sedap. Paksa sedap, ikut takut lembek esok. Mangkit jugalah sahur. Maka dia sedap. Lepas Ramadan tak sedap-sedap dah. Dua benda. Pertama bab sedap waktu sahur, yang kedua waktu maghrib bulan Ramadan dia cukup tahu. Lepas Ramadan saya tanya, maghrib masuk ke apa? Yang tu dua masalah kita. Baik. Bila kita witir, tak witir bersama imam, maksudnya tak sempurna. Sebab tarawih muakkad, dituntut berjemaah. Maka selesaikan berjemaah. Maka witir jangan buang. Buat sekali dengan imam. Tiba-tiba malam tu nak buat tahajud. Ada rancangan buat tahajud, tak apa. Niat tambah. Tadi buat berapa di masjid? 3. Agak-agak nak masuk subuh, last dah semayang, buat 2 lagi. Maka menjadi 5. Apa maksud witir? Witir tu maksudnya ganjil. Buat yang ganjil-ganjil. Bukan niat menduakan, niat menambah. Bukan menduakan witir pada satu malam, tu bid'ah tu. Tapi menambah. Daripada 1 menjadi 3, daripada 3 menjadi 5. Okey, macam itulah. Okey, baik. Dia termasuk qiyamul lail. Setiap malam dengan rutin istiqamah supaya buat qiyamul lail, tahajud. Kalau tak tidur, buat solat taubat dulu, niat qiyamul lail. Tapi kalau dan tertidur, bangkit, buat tahajud dulu. Tu beza. Apa maksud tahajud? Tahajud kerana bersungguh-sungguh bangun untuk qiyamul lail. Tadi tidur dah. Pasal tidur tu terjaga, dia sungguh-sungguh bangun tu nama tahajud. Sebab tu suruh buat tahajud dulu, afdal. Tapi tak tidur. Pasal apa? Tadi kena ready. Balik kena kopi bapak ke apa ke, terbeliak je mata tak boleh tidur. Sudah. Bini tak ada. Terbeliak hampir pukul 3. Tu nak buat tahajud dah. Niat qiyamul lail, buat taubat dulu. Buat taubat, buat hajat, barulah tahajud. Beza tu. Kalau tertidur, tahajud. Tu sebab musabab dia bagi. Okey. Maka jadikan ialah sebagai rutin. Yang ketujuh, solat sunat witir secara berjamaah pada tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan. Lain pada Ramadan, buat sendiri-sendiri. Itu sebab disuruh dalam masa tarawih. Faham ke tak? Disuruh buat witir berjemaah dalam bulan Ramadan. Bulan lain, hari lain, sendiri. Dituntut buat sendiri-sendiri. Yang ke-8, memperbanyakkan membaca Al-Quran dan difahami maknanya dan tadabbur. Takat baca habis khatam dah. Kami 27 khatam dah. Khatam bacaan. Bolehlah pahala baca, tetapi perubahan tidak ada. Itu kita takut. Seterusnya, yang ke-9, membaca doa kepada 2 ibu bapa. Doa keampunan kepada 2 ibu bapa. Bacalah Rabbi filli wali walidayya. Duk saja-saja tak tahu. Baca doa keampunan pada 2 ibu bapa. 2 ibu bapa. Rabbi filli walidayya. Di antaranya, Allah ma'atiq riqabana wa riqaba abaina wa li ummahatina. Tu. Itu ada dalam doa tarawih, insya-Allah. Yang seterusnya, memberi nafkah
lebih kepada ahli keluarga. Saya tengok hak depannya lah, hak belakang tak ya. Kalau duk selalu bagi berapa kat anak sekolah. Lah cuti Ustaz, lah puasa, bagi berapa duit. Kan macam ni lah. Kalau hari sekolah bukan Ramadan, kita bagi berapa? Belanja anak-anak sekolah. RM5, RM3, 5 kupang. Ni zaman mana ya ni? 5 kupang bagi ni. Saya dulu mengaji sekolah tahun 80-an, 80, 81 darjah 1. Dia ikut kelas, ikut sekolah. Darjah 3 kupang. Darjah 4 kupang. Darjah 5 kupang ayah lagi. Nasib baik tak naik darjah 7 kupang. Itu saya pengalaman saya. Baik. Kita bagi berapa ringgit? Lah ni kita kata apa? Bulan Ramadan bukan buka kantin. Isu ada tu, isu lah gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi ke tak bagi, anak kita akan menabung. Kalau selalu kita bagi RM5 pada hari biasa, kali ni bagi 10. Bagi tu, maksudnya lebih bagi. Kalau kat isteri pula, beda dapur, beda apa, beda belanja apa semua. Bagi berapa? Satu hari, beda nak dia beli barang, nak buka ke ada apa ke. 50, 100. Bagi lebih. Garu kepala pak. Tak disebut di sini ni. Memberi nafkah yang lebih kepada ahli keluarga. Bagi lebih. Sebab apa? Sebab kalau kita nak infak, yang paling dekat dengan kita dulu. Tapi orang kita ni dia suka cari hak jauh. Mana? Palestin. Sebelah rumah dia tu, tak makan 3 hari dah. Dia duk cari Palestin dulu. Faham, tak faham sudah. Dah kalau hak Palestin mai duk mayang jenazah dia tak apa agaklah. Buat duk sebelah tu nak doa kat dia esok. Dia suruh gagal hak jauh-jauh. Pasal apa? Hak sebelah tak kenal. Pasal apa? Tak masuk dalam ni. Ada cerita panjang bab tu. Sampai haji dia jadi mabrur. Dia tak pergi haji, tapi haji dia mabrur kerana dia tolong jiran dia. Panjang cerita tuan-tuan. Lagi dia cerita tu pula habis masa. Terus memperbanyakkan sedekah kepada jiran tetangga dan orang yang jauh daripada kaum kerabat. Banyakkan sedekah. Ada apa hari itu buat? Orang kita dulu, orang tua dulu dia suka buat cok keria. Dia buat satu mata tu ya. Anak dia ada 5. Dia bubuh dalam pinggan, dia tutup dengan serat abang ataupun ditutup dengan daun pisang. Sunnah Nabi suruh tutup sesuatu. Walaupun Nabi kata satu batang ranting letak atas tu. Sebab apa? Takut dijilat oleh jin. Apa pun benda kalau kita nak bawa dengan keadaan tempat terbuka, tolong tutup. Dan tutup itu saja, bukan dengan tutup saja-saja. Saya bubuh tepawai. Tudung tepawai. Bismillah tak? Tak jadi juga. Kena bismillah. Okey. Pilah hantar. Anak ada 5 orang, 5 pinggan. Bawa balik. Lagi 5 jenis. Maksudnya sedekah adik jiran tetangga. Makan apa yang ada akan jadi banyak. Itu dululah. Lah tak ada lah kot. Yang seterusnya, melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan. Ada niat nak pilah bulan Ramadan. Kerana umrah di bulan Ramadan sama dengan pahalanya melakukan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, menjaga lisan daripada mencaci maki orang lain. Bila kita dengar, kita tengok dan kita faham dengan ilmu kita, ni gaya-gaya ribah, ni gaya-gaya mengumpat, ni gaya-gaya ni macam ni, maka tinggalkan. Apa perlu kita kata? Inni shaimun. Inni shaimun. Sesungguhnya aku berpuasa. Didik diri.
Malah kalau benda tu sampai dalam hati sekalipun. Contoh, ni duk tengah puasa kan. Tengok satu paklong lalu mai. Hitam. Dalam hitam rambut kerintin tu. Baju terlintas dalam hati. Ni si nyamun. Jahat sungguhlah hati tu. Tengok muka parut apa semua duk cari-cari, duk naik motor pergi wang wit atau duk ulang mai. Inni shaimun astaghfirullah. Tu didik sungguh-sungguh. Yang barulah imanan wa ihtisaba. Yang betul-betul dia mengharapkan redha Allah tadi dalam bulan puasa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Baik. Kan ini dengar elok-elok. Solat sunat pada hari Jumaat. Ini bulan Ramadan. Ni semua tolong diri sendiri. Saya boleh cerita ya. Dianjurkan untuk melaksanakan solat sunnah 4 rakaat. Tulis 4 rakaat pada hari Jumaat dalam bulan Ramadan. Kalau kita kata ada 4 kali Jumaat dalam bulan Ramadan, maka tunaikan 4 rakaat. Boleh dilaksanakan pada hari Jumaat pertama atau kedua atau ketiga atau keempat. Pilih yang mana satu daripada 4 dalam sebulan tu tadi. Apa dia? Waktu mana? Cara pelaksanaannya, dengar elok-elok, iaitu niat solat sunat 4 rakaat 1 takbir. Macam lohok, macam asak. Yang ni disebut yang tu ya. Dia tak kata buat dua-dua, masna-masna. Tidak. Kemudian pada rakaat pertama, catat. Siapa yang ada saya snap gambar, saya share dalam grup, boleh ni lah. Rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah 1 kali, membaca surah Ikhlas 10 kali, dan pada rakaat kedua, rakaat i'tidal apa semua, naik rakaat kedua membaca surah Fatihah, baca surah Ikhlas 10 kali, tambah surah Al-Kafirun 3 kali. Selesai rakaat i'tidal. Tu rakaat kedua. Rakaat ketiga membaca surah Fatihah 1 kali, membaca surah Ikhlas 10 kali, membaca ayat kursi rakaat ketiga 3 kali. Selesai rakaat i'tidal apa semua. Naik 4 rakaat keempat, baca surah Al-Fatihah 1 kali, surah Al-Ikhlas 10 kali, ayat kursi 3 kali. Kemudian setelah bagi salam, dengarlah, maka baca doa ni. Baca doa ni. Masa bagi salam, baca doa ni. Allahumma balligh hadhihi salata ila diwanil qasmi. Allahumma balligh hadhihi salata ila diwanil khasmi. Baca doa tu. Ataupun dalam bahasa Melayu, nah, apa dia fadilat dia? Ya Allah, sampaikanlah pahala solat ini kepada buku amalan seseorang yang telah aku pernah zalimi. Pernah zalim orang tak? Tak usah duk murung lah, tak usah duk murung. Saya paling baik landonnya. Tak usah duk murung, tak usah duk murung. Pernah tak turun masjid tersepak kasut orang? Tak usah duk murung, tak usah duk murung. Lepas tu orang yang keluar lewat duk cari, mana kasut aku? Boleh bewak lah sekak. Maka dia, bila kita menyusahkan orang lain, tu dikira zalim. Pernah tak ada zalim orang? Pasal apa zalim ini merugikan kita? Kerana pernah dengar tak hadis muflis di akhirat? Hadis tentang orang yang muflis di akhirat. Apa dia? Dia menzalimi orang ketika hidup dia banyak pahala. Lepas tu orang yang zalim tu, yang kena zalim dengan dia, akan minta balik hak dia. Maka yang dia buat selama di hidup tadi habis. Bila habis pula tu, mai lagi duk tuntut, hang pernah zalim aku dulu, hang janji kata nak bagi turun minyak. Contoh lah. Kan.
Tiba-tiba tak pun. Hang zalim kami ni, hang zalim kami. Maka dah tak ada dah amalan baik. Hang ambil dosa pada orang yang hang zalim tadi, ambil dosa dia pula. Tu timbangan hari akhirat nanti. Maka siapa yang beramal dengan hak yang saya sebut tu tadi, yang antara amalan salafus soleh, dengar tak tadi berapa baca berapa rakaat, berapa baca apa? 4 kali 4 rakaat. Maka lepas habis kita sembahyang tersebut, bila pun tak apa, mana-mana ada kosong, hari Jumaat. Bila hari Jumaat masuk, mula maghrib kemarin, sampai bila? Ada 2 kaul. Kata selepas sampailah waktu habis sembahyang Jumaat. Ada pendapat yang lebih kuat, selagi mana tak terbenam matahari hari Jumaat, iaitu selepas asar, sebelum masuk maghrib yang kedua pada hari Sabtu. Maka ada lagi peluang kita sembahyang 4 rakaat ni. Lepas tu doa, semoga sampaikan amalan solat ini pada catatan amalan orang yang pernah aku zalim dulu. Maka bila buka yang kita zalim dulu, nama dia si Ahmad, nama dia Wan, nama dia apa, buka-buka buku catatan dia, ada orang transfer. Dalam buku akaun dia ada orang transfer. Siapa dia? Buat tak tahu. Kita lah tu. Pasal apa? Kita pernah zalim dia dulu. Starlight layu, melekat. Contohlah, buat pelari kasut dan sebagainya, tu hak kecil-kecil lah. Maka bayar balik macam tu. Faham tak lagi? Bulan Ramadan di antara mana-mana hari Jumaat. Faham? Buatlah. Tambah-tambah orang yang pernah meniaga, tambah-tambah orang yang pernah berurus niaga, tambah-tambah orang yang ada dengan orang ramai, tambah-tambah, yalah. Paling-paling pun si bapa mesti pernah zalim pada anak-anak dia. Dia zalim. Zalim apa? Tak bagi ilmu agama. Zalim tu. Bila dia mai tua, anak dia pun dah tak jaga dia apa-apa. Yang dia duk tahu tu salah anak. Yang dulu dia tak pernah bagi ilmu agama. Dia duk tahu kira salah anak. Dia duk baca dia je betul. Tu keras kepala. Yang dulu awak tak bagi ilmu agama. Maka dia zalim anak dia tadi. Dah lah tak boleh mengajak ilmu. Dia tahu kata dia mengajak. Dia pergi bagi pula kat pusat pengajian. Dia bagi kat ustaz-ustaz suruh mengajak. Dia tak bayar ayuran pula tu. Sekian, terima kasih. Patutnya tu kerja dia. Maka dia kena mengupah, kata Imam Syafi'i, upah orang lain tolong ajak ilmu agama ke anak dia. Pun dia tak bayar. Dia zalim anak dia, dia zalim untuk guru tu pula. Nampak tak lagi? Tu jaga-jaga. Maka nak bayar balik macam mana? Esok orang tuntut. Buat 4 rakaat, mana-mana maghrib, mana-mana Jumaat dalam bulan Ramadan 4 rakaat tu tadi. Boleh? Okey, baik. Ada disebut dalam kitab oleh Imam Al-Quzwini. Barang siapa yang melaksanakannya, iaitu 4 rakaat itu tadi, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang yang telah dizaliminya dahulu memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Kita minta hatu ya, kita pernah zalim orang. Kita pernah zalim tuan-tuan. Tak usah duk katalah aku tak pernah zalim siapa-siapa. Malah zalim yang paling adalah menzalimi diri sendiri. Itu tak payah lah, takkan nak mayang kat diri sendiri juga. Contohnya, tak pergi mengaji, tu zalim diri sendiri. Tak tunai ketaatan Allah, tu zalim diri sendiri. Seterusnya, salat qada di hari Jumaat terakhir di bulan Ramadan. Dekat nak akhir. Tengok balik takwim hari Jumaat terakhir dalam bulan Ramadan tahun ni, 1445. Bila? Tak payahlah. Buang masa. Balik tengok, cek. Bila? Dianjurkan, ni amalan salafus salih. Dianjurkan untuk melaksanakan salat qada 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Setelah salat Jumaat terakhir dalam bulan Ramadan. Lepas mayang Jumaat, buat amalan ni. Ini dia ada dalam kitab dia ni. Okey. Para salafus soleh berkata, lakukanlah qada salat fardu 5 waktu pada hari Jumaat terakhir di bulan Ramadan.
sebagaimana yang telah dilakukan Al-Imam Al-Kutub Syekh Abu Bakar Salim dari Yaman. Last kali Jumaat, last kali dia qada balik, qada balik. Moga-moga hari kita cerita. kita cerita dulu. Cara melaksanakannya. Ni kita duduk bulan Ramadan, tu kita ambil amalan-amalan ini. Cara melaksanakan dimulai dengan solat Zuhur. Lepas mayang Jumaat apa semua tu, kalau perempuan lepas pada mayang Zuhur apa semua tu, buat ba'diyah Zuhur 2 atau 4, lepas tu qada Zuhur dulu, kemudian qada Asar, lepas tu qada Maghrib, lepas tu qada Isyak, dan terakhir iaitu qada Subuh. Dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah dan boleh juga dilakukan mufarid, infirad, iaitu seorang-seorang. Ajak isteri, ajak suami, ajak anak-anak, buat mayam jemaah. Apa tadi? Qada. Okey. Tujuan daripada solat qada ini adalah untuk mengqada solat di masa yang telah lalu yang mungkin pernah ditinggalkan. Kita tak tahu yang mana satu. Pernah tak? Lahok pasal kerja. Kalau waktu 15 tahun, perempuan 12 tahun, mukallaf, taklif atas dia, balik tak? Tiba-tiba dia tak ni lagi. Duduk di asrama dan sebagainya. Maka bila dah sedap hari ni, ganti hak mana yang terlupa tadi dengan hak yang kita cerita ni. Okey. Yang pertama, qada atas lahok tadi yang kita tak tahu kita dah tinggal. Yang kedua tadi, kita qada kerana solat tu tak sah. Mungkin kerana seluak kita ada najis. Maka Allah tak kira. Kita qada balik Jumaat yang saya sebut tu tadi, Allah tampal balik. Faham tak? Terus, kerana kurang syarat dia kurang, rokok tak apa betul apa semua, maka bila dah berumur dan tahu pada hari ini, dia buat balik dengan berjemaah atau dibayang infirad. Lepas mayang Jumaat dia buat balik, maka hak kurang-kurang, contoh dulu rokok kan, masa muda-muda lu tak apa nak mengaji lagi, rokok daripada unta. Sujud ni hak ni sampai atas kena lantai. Ada lagi ke duk sujud tak ni kena lantai? Makruh. Ni tak boleh kena lantai. Yang ni yang kena lantai duk pitak macam tu, siapa suruh? Dulu duk belajar pakai lebay mayang, belajar pakai serban, belajar pakai telekung, ada cepiu pula tu, kerah. Zaman kerah tu kan. Gelak tu tahu. Kerah. Sujud-sujud kelekuk, dai haram tak kena pun. Tu dia. Bila teringat balik, Allah jahil lah mayang. Mungkin hari itu tak sah pun. Sebab apa? Tak cukup syarat sujud. Ataupun duk buat anak kaki. Tak anak duk tarik dengan rebau tu lah. Orang mayang masa sujud kepak jari ke semua. Dia tak dia buat gitu. Dululah Allah dah tahu dah. Maka sembahyang hak ni boleh cover balik. Boleh? Boleh? InsyaAllah. Terus. Hikmah dia. Dilaksanakan pada hari Jumaat terakhir dalam bulan Ramadan adalah kerana bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia. Sedangkan hari Jumaat adalah hari yang paling mulia. Maka siapa yang buat tadi, dia boleh cover balik hak mana-mana kekurangan. Contoh. Kita memerlukan duit yang banyak untuk sara hidup. Tiba-tiba siapa kerja hari raya 6 kali ganda. Faham tak? Kalau dia kerja sehari, dia dapat 100. Tapi kalau dia kerja hari raya 6 kali ganda. Berapa? Saya matematik SPM kong. 600.
maka dia boleh tambah pendapatan dia hak lain yang simpanan dan sebagainya. Macam tu lah. Jangan pula hari ustaz kata hari raya boleh kerja. Orang suruh takbir raya, dia kerja, dia nak kerja. Kalau boleh jangan kerja lah hari raya. Tapi hak yang terpaksa kerja macam polis, macam tentera, macam security terpaksa lah. Hak kita tu nak habaq sebelum habis. Ada lagi kalau ada masa. Raya puasa bila? Tak daripada mula terbenam matahari 1 Syawal sampai khatib turun khutbah hari raya saja. Yang raya sampai sebulan siapa suruh? Mana dia? Okey, bila kita mula takbir? Bila masuk maghrib kan, Allahu Akbar, Allah. Sampai bila? Sampai khatib naik baca Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Muslimin. Bagaimana lah. Habis dah. Dia turun habis dah. Habis dah raya. Raya apa yang lama? Raya haji, takbir 4 hari. Takbir tu menunjukkan hari itu mulia. Faham? Tu nak habaq siap. Tapi hak yang cakap pun sambut raya lama agaklah. Sekian, terima kasih. Mereka ajak balik raya lah, balik lah. Aduh. Dia jadi adat resam. Tapi ilmu kena ada. Raya hanya takbir bila? Berapa hari? Berapa kali? Tak banyak pun. Itu kalau kita tengok orang Arab. Saya duduk di negara Arab, di Mesir, di Jordan pun saya biasa duduk. Bulan puasa ni cerah menerang dengan lampu fanus. Bila mai malam esok nak Syawal tu sengap sunyi. Depa mayang raya bila? 15 minit lepas mayang subuh. Lepas mayang subuh tunggu agak setengah jam, 15 minit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu lah. Kita jiharkah nahwat Allahu Akbar, Allah. Aduk dalam penjara teriak tengok. Gangster tak gangster dengar ayat tu. Okey, tak apalah. Maksudnya habis dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis baca dah. Habis balik. Kita waktu tu lah nak puluh dengan melaram baju rayanya dan sebagainya. Ya. Saya nak bagi faham. Bila kita faham, kita nak buat, nak melepasi, nak ikut. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Terus. Itu cara melaksanakan solat-solat qada yang terbaik untuk kita laksanakan. Moga-moga Allah terima qada kita tu tadi. Begitu juga dengan soalan mayang qada subuh pada sembahyang tarawih. Mana lebih afdal? Qada lebih afdal. Tapi tu imam mayang tarawih. Kita boleh buat mayang qada subuh yang kita ingat ataupun kita tak ingat. Tapi kalau hak yang kita ingat, contohnya subuh pagi tadi. Pukul berapa tadi ni? Tadi dia terkelap tidur. Dia mayang tarawih malam ni. Qada subuh pagi tadi tak qada lagi. Sah tak tarawih dah? Pasal dekat sangat dah. Tak sah. Selagi mana dia tak tunai qada yang diketahui. Tambah-tambah isyak pun tak mayang. Terus pergi mayang tarawih. Amboi, isyak tak mayang tarawih terus. Tak boleh. Kena mayang isyak dahulu. Sebab fardu lebih kuat daripada sunat. Kadang-kadang dia tak reti. Dia pergi lewat. Selalu dia pergi 4 rakaat. Dia pergi terlewat. Bila dia pergi terlewat masjid, orang buat 2. Dia pun 2. Dia nak tambah tak reti. Nak bangkit tambah tak reti. Mufarakah. Ada juga hak jadi macam tu. Nah, boleh je kalau kita pergi tiba-tiba orang dah mayang sunat tarawih. Kita tak mayang isyak lagi.
Dia buat dua, dia bagi salam, fadlan minallah wa ni'mah. Bangkit je lah, tambah lagi dua. Faham? Pasal kita niat, isyak mana ada dua. Jamak qasar ada dua. Tuan-tuan jamak di mana? Wah, Langkawi. Terus. Baik, terus. Ketahuilah cerita bab qada tadi. Tidak diperbolehkan. Ni orang yang nak buat ni dia tak boleh buat. Nak qada-qada ni. Tidak dibolehkan dan termasuk dosa besar jika seseorang sengaja meninggalkan fardu. Dia saja-saja tinggal. Bukan kerana lupa, bukan kerana tak sempurna. Dia saja-saja tinggal. Hak yang tu tak akan dikabul. Ni atas dasar terlupa dan sebagainya. Dia kena minta ampun dahulu. Setiap kali kita qada sembahyang, ingat madu ingat elok-elok. Setiap kali kita qada subuh pagi tadi, setiap kali kita sembahyang hak yang kita ingat ke tak ingat ke, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Kena taubat dulu. Lagi mana tak taubat hak Allah, Allah takkan terima. Basuh pilah baju tu, lagi mana tak balikkan hak dia dahulu. Dia tetap dikira kotor. Tapi dengan taubat itu tadi, maka sucilah ia, barulah dicopkan balik baju tersebut. Faham tak? Apa-apa nak qada, kena istighfar dulu. Okey? Baik. Boleh lagi kah? Bolehlah. Nak habis dah. Ada lagi ni menaknya ni. Solat ini tidak dilakukan oleh salafus soleh yang mempunyai ilmu yang amat luas dan ketakwaan yang tinggi. Telah dilakukan oleh salafus soleh yang mempunyai ilmu yang luas. Ada kadang-kadang orang akan petikai, dia kata Nabi tak buat pun, pasal apa buat. Nabi cerita lain. Salafus soleh ni cerita asar daripada sahabat Nabi SAW yang memikirkan tentang kematian, yang memikirkan tentang hari akhirat, yang memikirkan. Kalau duk tunggu hak yang mana geng-geng ni duk kata buat 8 je lah, tak usah buat 20. Buat 20 sesak. Mati cerita ni tuan-tuan. Lepas mayang sampai tak mau doa, lepas mayang tak mau wirid. Sedangkan ada amalan-amalan tersebut cuma disebut dalam hadis yang berasingan. Dihimpunkan menjadi aurat, wirid, dihimpunkan menjadi hizib. Supaya mudah kita memperingati dan beramal. Itu ya tujuan ulama. Berdasarkan kepada tafwid, daripada cara ambil hukum oleh ulama, bagaimana nak jadikan kita orang yang soleh, yang baik, yang telah kembalikan diri dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, buat. Sebab apa? Ini adalah amalan daripada orang-orang salafus soleh yang mempunyai ilmu, bukan orang-orang calang-calang. Dan ketakwaan yang tinggi serta takut pada Allah yang sangat dalam. Mereka memiliki nilai-nilai tinggi dalam mengikuti sunnah Nabi SAW, para fuqaha, yakni ilmu fiqh. Jadi, tuan-tuan, dengan kesempatan kita masih berada di bulan Ramadan, yang pertama tentang hari Jumaat, kita mayang 4 rakaat, tolong bayar balik kezaliman. Mana-mana Jumaat yang ada dalam Ramadan. Lepas tu pula, saat akhir Ramadan, kita buat untuk tampung qada kita yang telah kita tinggalkan dahulu. Faham tak? Dua benda ni yang saya nak bincang, yang teramat-amat ingin berkongsi. Boleh rujuk balik dalam kitab Amalan Salafus Soleh dalam masa setahun. Takat tu saja tuan-tuan. Minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala keburukan tu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma anzilil Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min
min sakhatika wan nar. Allahumma innakal afuwul karim tuhibbul afu fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.